Kita buka pertemuan kita dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر يا كريم فتاح بك نستعين. أما بعد. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tamanya kita rafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih pilih kita sebagai mukmin yang dapat menzahirkan ketaatan kita kepada Allah. Yang keduanya, saya mengajak sidang jemaah sekalian untuk kita berniat menantikan fardu isyak bertepatan dengan satu hadis Nabi SAW. Nabi tanya pada sahabat, maukah kalian jika Allah Ta'ala mengampunkan dosa kalian dan meninggikan darjat kalian? Sahabat katalah, tentu kami mahu ya Rasulullah. Nabi kata, jika demikian, orang itu ialah orang yang berwuduk dengan wuduk yang sempurna, kemudian dia berjalan menuju ke masjid. Kemudian yang ketiga, dia menanti solat sesudah solat. Jadi kita dah solat maghrib, kita nak nanti solat isyak, kita niatkan mudah-mudahan kita berniat menanti fardu isyak, kita tergolong dalam golongan tersebut. Dan Nabi memberitahu bahawa demikian itu adalah ribat. Demikian itu adalah beliau sedang membina benteng dalam dirinya daripada diganggu oleh syaitan. Yang ketiga, sebelum kita mulakan pengajian, saya mengajak kita semua untuk kita bacakan bacaan sebelum pengajian. Mudah-mudahan kita dilimpahi berkah dalam pengajian ini, insya-Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Selanjutnya sekalian, kita masih membicarakan muqaddimah kitab ini, iaitu menyatakan mengenai kelebihan fikir. Fikir juga merupakan salah satu daripada amal. Dan salah satu daripada amal ialah fikir dan zikir. Fikir pada perkara yang berkaitan dengan akhirat. Fikir pada segala nikmat. Fikir pada keaiban diri. Itu semua fikir. Kan, fikir pada aib diri, melihat bagaimana nak baiki diri, memikirkan kepada nikmat, memikirkan bagaimana nak mensyukuri, fikir kepada kebesaran Allah, fikir bagaimana untuk merendahkan diri. Jadi fikir ni diperlukan untuk menjadikan kita ini seorang hamba. Kan, kalau kita tidak memikirkan kepada hal yang berkaitan dengan ubudiyah, hal berkaitan dengan ketuhanan, hal yang berkaitan dengan ukhrawi ataupun akhirat, kita akan terpandu fikir kita oleh kelazatan dunia semata-mata. Kita akan dipesongkan oleh syaitan, dan hingga akhirnya kita akan jadi orang yang rugi. Kita akhirnya akan menyesal dengan kelalaian kita tersebut. Jadi kita lihat muka surat 6, ada satu hadis Nabi SAW. Nabi SAW menyebut dengan hadis baginda, aqrabukum minni yaumal qiyamah
aktsarukum ju'an wa tafakkura. Yang terlebih hampir kamu daripada aku di hari kiamat kelak ialah orang yang terlebih banyak akan lapar dan banyaknya berfikir. Nabi bagi tahu orang yang dekat dengan Nabi SAW di hari akhirat, orang yang banyak lapar. Banyak lapar ni banyak berpuasa, kan? Ataupun disebut juga oleh guru kami zaman kami belajar dulu, ataupun disebut juga dalam kitab-kitab adab ta'lim al-muta'allim, yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Banyak kitab-kitab membicarakan tentang adab seorang penuntut ilmu. Bagaimana seorang penuntut ilmu tak boleh terlalu kenyang. Sebab bila kenyang, dia akan jadi bermalas-malasan untuk, kan, mutala'ah, bermalas-malasan untuk belajar. Jadi bila orang lapar ni tuan-tuan, dia banyak masa dia untuk fikir Allah. Kalau kenyang ni macam ular sawa lah. Ular sawa asal kenyang je, dia fikir nak lelap, kan, dia fikir nak tidur. Jadi kita elakkan daripada kenyang yang melampau-lampau. Boleh makan tak ada masalah, kan, nikmat makan tu nikmat, tapi jangan melampau-lampau hingga akhirnya hilangnya kelazatan beribadah. Kita ambil sunnah Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW ni seorang yang banyak lapar. Jadi bila Nabi banyak lapar, banyak Nabi memikirkan akan umat. Nabi banyak fikir umat sebab laparnya Nabi, kan. Kadang-kadang Nabi hanya makan kurma, 3 biji kurma dengan air sahaja. Itu je makanan Nabi satu hari. Kita jangan kata 3 biji kurma, 3 pinggan pun tak cukup, kan. Satu hari lebih 3 pinggan, kan. Makan nasi lemak, ada lagi roti canai pagi-pagi, kan. Makan nasi sekarang tengah hari bertambah, sekarang makan petang sekarang bertambah, jadi lebih pada 3 pinggan. Jadi disebut di sini aqrabukum minni yaumal qiyamah, orang yang hampir padaku pada hari kiamat, orang yang banyak lapar. Saya teringat kalam ataupun kata-kata Tuan Guru Haji Siddiq Nur, satu orang ulama ataupun tok guru pondok di Perak sana. Bagaimana dia kata apa? Dia kata orang yang tak dibangunkan oleh Allah dengan bangun malam, mana qiyamul lail, dan tidak digerakkan hatinya untuk berpuasa di siang hari, mereka itu adalah orang yang terdamping dengan dosa. Orang yang masih terdamping dengan dosa, maknanya dosa dia tak dikeluarkan secara total. Dan kata Tuan Guru Syekh Zainul Asri, ubat bagi menghilangkan dosa ialah air mata. Ubat bagi menghilangkan dosa ialah air mata. Jadi kita tanya diri kita, kan, dah berapa lama air mata kita tak keluar kerana penyesalan dosa. Kita ni kadang-kadang nangis sebab musibah, kan. Kita nangis sebab ada kematian, kita nangis lah, kan. Kita nangis kadang-kadang ditimpa dengan ujian, kita nangis. Tapi kadang-kadang menangis bab dosa ni kita kurang menangis. Jadi kata Tuan Guru tadi, mana Tuan Guru Siddiq Nur, kan, orang yang Allah tak gerakkan dia untuk bangun malam dan tak digerakkan untuk berpuasa, dia masih bergelumang dengan dosa. Jadi kena tanya diri kita baliklah, kan. Kalau datang hari-hari, kan, yang berkaitan Isnin, Khamis contohnya, hari-hari putih 13, 14, 15, ataupun datangnya hari kebesaran Islam yang disunatkan kita untuk berpuasa, ringan ataupun sebaliknya, kita ni nak berpuasa. Dan kalau kita rasa masih berat ataupun tak tergerak pun, tak terasa pun nak puasa, jadi kena muhasabah banyak-banyak. Kadang-kadang kita berlebih-lebihan dengan urusan duniawi hingga kita melupakan urusan ukhrawi. Kemudian yang kedua kata Nabi ialah orang yang banyak berfikir. Banyak berfikir ini juga orang yang dekat dengan Nabi SAW. Ada satu kisah, seorang sahabat namanya Sauban radhiyallahu anhu. Sauban ni dia datang jumpa Nabi dalam keadaan wajah yang murum, wajah yang gelisah. Dia jumpa dengan Rasulullah SAW tanya, kenapa denganmu wahai Sauban? Dia kata, ya Rasulullah, aku terlalu rindu, kan, untuk melihat engkau ya Rasulullah, dan aku banyak fikir hal engkau ya Rasulullah. Bila engkau tak ada kat depan mata aku ni rasa gelisah sangat. Kata Sauban radhiyallahu anhu, ni dah jumpa aku ni wahai Sauban, senyumlah sikit, bergembiralah. Tapi Sauban masih belum gembira tuan-tuan. Dia masih bersedih, dia masih berduka. Nabi kata, kenapa lagi wahai Sauban? Dia kata, ya Rasulullah, aku duk fikir Rasulullah, engkau ni Nabi, dah tentu syurga engkau Nabi, dalam syurga adalah sangat hebat, sangat tinggi kedudukan kau dalam syurga. Kita pun dah baca kan hari-hari lepas solat,
ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Kan kita kata, ya Allah berikan kepada Nabi Muhammad syurga wasilah. Wasilah tu maknanya ada satu je yang duduk syurga wasilah. Dan Nabi kata, aku harap akulah duduk kat syurga tu. Maknanya dah tentulah kita dengan Nabi ni, walaupun sama-sama masuk syurga tapi jauh. Kan? Sama-sama duduk syurga tapi jauh Nabi. Kan? Di syurga yang tertinggi. Jadi Sauban ni dia sedih. Dia memikirkan macam manalah nanti. Kan, aku tak dapat lihat wajah engkau dalam syurga Rasulullah. Tak tahu macam mana aku nak bayangkan kehidupanku nanti tanpa engkau. Dia banyak memikirkan mengenai kekasih dia, tuan-tuan, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menyebut dengan hadis, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang tu dia akan bangkit bersama dengan orang yang dia kasih. Dia banyak fikir Nabi, dia akan dibangkitkan dengan Nabi. Dia banyak fikirkan ibadah, dia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang saleh. Dia banyak memikirkan muhasabah, dia akan dibangkitkan dengan orang-orang yang dimaafkan ataupun diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau fikir kan kepada perkara berkaitan dengan dunia sahaja, dunia habis di dunia sajalah. Kan tak sampai urusan kita sampai ke akhirat. Saya teringat kata Tuan Guru Syekh Zainul Asri, kan, apa pun urusan dunia kita mesti nisbahkan dengan akhirat. Apa pun urusan dunia mesti kita nisbahkan dengan urusan akhirat. Jangan kita hanya menisbahkan dunia sahaja. Contoh, satu orang mendoakan kepada Allah minta nak kaya. Ya Allah, aku nak kaya ya Allah. Kan, aku nak lapang ya Allah. Jadi niatkan, kalau aku kaya, apa aku nak buat dengan kekayaan tersebut? Jika aku lagi kaya ya Allah, aku nak infak banyak-banyak ya Allah. Kalau aku lagi kaya ya Allah, aku nak naikkan surau ni 2 tingkat, contohlah. Kan, aku nak buat lift kat surau ni, ikutlah. Kan, sampai tak sampai hajat tersebut. Maknanya kalau nak niat sesuatu apa pun, niatlah kepada akhirat. Nak pakai kereta besar, boleh, pakailah kereta apa pun. Kan, kereta semahal mana pun pakailah, tapi dengan niat akhirat. Maksudnya apa? Ya Allah, dengan kereta yang aku pakai ni bukan kerana urusan dunia semata-mata. Ya Allah, kerana aku nak lebih cepat, kan, sampai kepadamu ya Allah, nak lebih cepat sampai masjid, nak lebih mudah urusanku berdakwah, nak lebih mudah urusanku, kan, membantu orang ramai dan sebagainya. Nisbahkan apa juga urusan dunia kita kepada akhirat. Maka barulah niat kita dunia tu tak hanya terhenti di dunia, tapi dia ada related ataupun kaitan dengan akhirat. Ni kan ulama-ulama ajar bagaimana dunia tidak menguasai kita. Sebab tu kata Imam Al-Ghazali, dunia itu hanya letak di tangan, jangan sampai masuk di hati. Letak kat tangan, tak salah. Nak duit berjuta, sila. Tak salah nak rumah berapa besar pun, sila. Tak salah kan nak kereta mewah macam mana pun, sila. Tetapi jangan sampai masuk dalam hati. Sebab bila mana dia masuk dalam hati, dia akan menguasai kita, tuan-tuan. Dia akan melupakan kita kepada kehidupan hakiki akhirat. Baik, dalam satu riwayat yang lain disebut, yang terlebih afdal kamu pada Allah darjatnya di hari kiamat orang yang banyak lapar dan banyak berfikir. Banyak berfikir tentang kejadian Allah Subhanahu wa taala. Fikir tentang Allah tak boleh. Nanti akan kita lihat ada satu hadis kan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut larangan kita memikir tentang zat Allah. Yang kita hanya dibenarkan untuk memfikirkan kejadian Allah sahaja. Allah jadikan bumi, jadikan bulan, bintang, matahari, langit, kan, ataupun rezeki. Macam manalah Allah Taala jadikan rezeki bagi ulat dalam batu. Kan kita orang Melayu pun selalu sebut ulat dalam batu pun dapat makan. Takkanlah kita duduk kat luar tak boleh makan. Ada satu orang ulama, tuan-tuan, dia bila dia menyebut tentang rezeki ni tadi, dia nak lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan rezeki itu betul-betul milik dia. Satu hari dia masuk dalam sebuah gua tanpa bawa apa-apa bekal. Dia masuk dalam satu gua, dia nak tengok macam mana rezeki Allah tu ditentukan untuk dia. Sebab Allah dah jamin dah rezeki makhluk, setiap makhluk yang Allah jadikan semua dah ada rezeki. Dia pun masuk dalam gua tanpa dia bawa suatu bekal pun. Dia duduk dalam gua sambil dia bermunajat, sambil dia beribadah, sehinggalah sampai satu kumpulan pedagang yang musafir, kebetulan hari dah makin gelap ataupun cuaca tak berapa nak baik. Mereka ni sampai masuk dalam gua tersebut. Masuk dalam gua tadi, tiba-tiba jumpa dia ni. Pedagang-pedagang tu cuba bercakap dengan dia, berbicara dengan dia, tapi dia tak respons patah pun. Dia diam je, dia buat tak tahu je. Dia tidak buat apa, dia tak respon apa pun, dia buat tak tahu daripada pedagang tadi. Maka pedagang pun dah sampai, mereka pun masak makanan dan sebagainya. Pelawa dia makan, dia masih buat tak tahu. Dan dia buat macam
buat bodoh lah. Dia hanya pejamkan mata sambil dia terus berzikir tanpa dia bercakap sepatah pun. Kemudian ni pedagang ni pun risau. Dia kata, orang ni tadi entah berapa lama dah dia duduk dalam gua ni tak makan. Makin lama sekarang makin mudarat kepada dia. Jom kita paksa dia untuk makan. Macam mana cara nak paksa? Mereka pun pegang mulut dia, buka mulut dia, kan, seorang cungkil ataupun kita kata umpil mulut dia dan masukkan sesuatu ke dalam makanan. Masukkan sesuatu makanan dalam mulut dia. Jadi bila makanan masuk tuan-tuan, dia pun ketawa, dia tergelak sendiri. Jadi pedagang-pedagang tadi rasa hairan. Dia kata, kenapa dengan kamu? Kami panggil kamu tak menyahut, kami ajak makan kamu tak peduli. Tiba bila makanan masuk dalam mulut, engkau boleh ketawa pula, kan? Kau tengah buat apa ni? Kan? Jadi peliklah orang keadaan dia tu. Dia kata, aku sedang melihat bagaimana Allah tidak menafikan rezeki untuk aku. Dia kata, bagaimana Allah menakdirkan rezeki untuk aku. Aku masuk tanpa bawa sesuatu apa. Dalam gua yang tak ada orang yang akan masuk, tak ada orang yang akan lalu kat sini, tiba-tiba Allah takdirkan kalian, cuaca tak elok kat luar, kalian cari tempat berteduh, jumpa gua ni. Bila kalian masuk kat gua ni, kan, kalian nampak aku, kalian bermula masak dan sebagainya, dan aku panggil aku makan, aku tak menyahut, hingga kalian umpil mulut aku, masukkan makanan. Ketika itu aku yakin bahawa rezeki Allah tak pernah tersilap. Cara macam mana Allah nak masukkan rezeki pada diri kita tu terpulang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita ni dikisahkan dalam kitab Durratun Nafis. Tuan-tuan boleh buka kitab Durratun Nafis, dia ada kisah bagaimana satu orang, kan, melihat Allah Taala kurniakan rezeki itu seperti sebagaimana. Jadi dia memikirkan bagaimana cara Allah mengkurniakan rezeki. Kita kadang-kadang tak terfikir kepada tahap itu, tuan-tuan, kan? Kita tak fikir. Tapi ada orang dia cuba untuk fikir macam mana cara Allah nak memberi rezeki, dia cuba ikhtiar. Jadi akhirnya dia jumpa. Maknanya memang jelas Allah Ta'ala tidak pernah mengabaikan hamba-hamba dia. Baik. Kata Miqdad bin Al-Aswad, aku telah bertemu dengan Abu Hurairah. Dia jumpa dengan Abu Hurairah. Maka mendengar akan aku dia berkata bahawa Nabi SAW bersabda, berfikir sejenak itu lebih baik daripada ibadah setahun. Kan? Berfikir sejenak itu lebih baik daripada ibadah setahun. Dia jumpa dengan Abu Hurairah, ni pertama. Kemudian dia jumpa dengan Ibnu Abbas. Maka dia kata apa? Aku dengar Ibnu Abbas sebut berfikir sejenak lebih baik daripada beribadah selama 70 tahun. Seorang kata lebih baik daripada ibadah setahun, seorang kata lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Abu Hurairah kata setahun, Ibnu Abbas kata 70 tahun. Seolah-olah ada kontradik. Ada pertembungan di antara dua hadis tersebut. Mana satu yang betul ni? Dapat pahala setahun ke dapat pahala 70 tahun? Maka Miqdad Ibn Al-Aswad, dia pun bertemu dengan Nabi SAW. Dia duk cerita kat Nabi apa yang dia dengar daripada Abu Hurairah yang setahun tadi, dan dia dengar daripada Ibnu Abbas 70 tahun tadi. Nak dapatkan kepastian, confirmation daripada Nabi SAW. Maka Nabi kata, benarlah mereka itu dan panggil mereka datang. Yang mereka sebut tu betul, kata Nabi, tetapi aku nakkan kepastian. Daripada keduanya panggil mereka datang, kata Rasulullah kepada Miqdad Al-Aswad. Maka datanglah Abu Hurairah. Aku pun panggil mereka, maka bertanya Rasulullah kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, engkau ni duk fikir tentang apa? Kan? Sebab dia bagi tahu fikir sejenak lebih baik daripada fikir setahun. Yang kau ni duk fikir tentang apa, wahai Abu Hurairah? Nabi duk tanya kepada Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah jawab, fikiranku ialah memikirkan tentang kejadian 7 petala langit dan 7 petala bumi. Banyak memikirkan kejadian alam, kan? Bagaimana pokok mengeluarkan benih, kan? Pokok terhasil daripada benih, pecah benih tersebut, tumbuh akar, keluar buah, manis buah datang daripada mana? Ada gula ke kat dalam pokok tu, tiba-tiba manis dia buah tersebut? Mana contoh? Kan? Pokok pisang, tuan-tuan. Saya pernah mungkin sebut benda ni dulu kat tuan-tuan. Pisang, kalau kita tengok pokok dia sama je, tapi cuba tengok buah yang keluar, berbeza-beza. Pisang embun,
kan, pisang apa lagi, restali, pisang kapas, pisang abu, kan, keluarnya buah yang berbeza-beza walaupun pokoknya hampir sama. Rambutan, pokok rambutan lebih kurang je sama, tapi keluar buah warna kuning, kan, buah apa, rambutan budak sekolah, rambutan batu, apa nama lagi, batu gula batu, kan, rambutan gading, macam-macam jenis rambutan lagi lah. Maknanya pokok yang sama tetapi menatijahkan buah yang berbeza. Ini siapa punya kerja ni? Kerja Allah. Adakah masa kita tanam pokok rambutan kita ada tabur gula? Siapa ada tabur gula? Tanam pokok rambutan. Jahanam pokok, kan? Jadi sarang apa? Sarang semut. Jahanam habis pokok. Tak dan pokok nak tumbuh, nak membesar, runtuh sebab makan dek semut ataupun anai-anai bawah dia akibat gula yang kita letak. Tak ada gula pun. Mana datang manis? Daripada mana datangnya manis buah rambutan? Daripada mana manis, kan, buah tembikai? Daripada mana manisnya buah apple, buah anggur dan sebagainya? Jadi memikirkan tentang kejadian Allah adalah satu perkara yang dianggap sebagai pahala, kan? Satu ibadah yang kata Abu Hurairah ganjarannya ibarat seolah-olah beribadah setahun. Pokok durian. Kita tengok pokok durian, mungkin kalau orang yang betul-betul ahli, dia kenal lah beza dia. Tapi kalau kita yang bukan ahli pokok durian ni, kita tengok durian sama je tuan-tuan. Cuba lalu tepi highway Lekas, Mantin tu kan, tengok tepi jalan tu, pokok durian sama je, lebih kurang je pokok durian. Tapi macam mana kalau keluar daripada kebun, keluarnya D24, keluarnya Musang King, keluarnya apa lagi, duri hitam, macam-macam lah jenis durian, kan. Berbeza-bezanya buah yang keluar, udang merah dan sebagainya, daripada pokok yang sama. Jadi fikir kepada kejadian langit dan bumi menatijahkan pahala seolah-olah beribadah selama setahun. Seolah-olah beribadah selama setahun. Tuan-tuan rahmati oleh Allah, Imam Nawawi menyebut tentang hadis-hadis yang kadang-kadang ada orang petikai, kan. Hadis ni kenapa Allah Ta'ala, kenapa bila dia cerita tentang nikmat tu besar sangat, nikmat tu macam tak masuk akal. Tuan-tuan pernah dengar cerita, baru ni saya cerita di tazkirah di masjid Batang Benar, kan, bagaimana akhir zaman, di hari akhirat nanti di padang mahsyar, di saat kita dibangkitkan di padang mahsyar, Nabi SAW diberi izin untuk bawa 70,000 umat dia masuk syurga tanpa hisap. 70,000 umat dia untuk bawa masuk syurga tanpa hisap. Kemudian Allah Ta'ala tanya dengan Nabi, wahai Muhammad, dah reda ke engkau? 70,000 cukup ke? Agak-agak Nabi kata cukup ke? Nabi kata tak cukup lagi. Allah, 70,000. Agak 70,000 tu masuk tak kita, tuan-tuan? Sahabat Nabi je dah ada 120,000 orang, kan? Iman dengan kita jauh. Kalau nak kata afdal yang masuk syurga tanpa hisap ni, sahabat-sahabat lah. Kita ni jauh, kan? 70,000 Nabi dah dapat lesen untuk bawa masuk syurga tanpa hisap. Allah kata cukup wahai Muhammad? Belum lagi ya Allah. Kalau gitu kata Allah, aku gandakan, kan, dengan 70,000 lagi. Setiap 1,000 aku gali gandakan dengan 70,000 lagi. Makna ada 490 juta umat Nabi SAW akan masuk syurga tanpa hisap. 490 juta umat Nabi akan masuk syurga tanpa hisap. Allah Ta'ala tanya dengan Nabi, cukup ke wahai Muhammad? Cukup lah tu ya Allah, kan? Nabi kata cukup dah lah tu ya Allah. Tapi Allah kata apa dengan Nabi? Tak, belum cukup lagi wahai Muhammad. Kalau cukup dah tentu engkau akan sebut raditu billahi rabba. Aku redha ya Allah. Engkau tak sebut perkataan tu, tak apa. Aku tambah lagi kata Allah kepada Nabi SAW. Kalau yang 490 juta tu tuan-tuan, kita masuk tak dalam senarai itu? Belum tahu lagi tuan-tuan. 490 juta tu belum tahu lagi kita masuk tak ke situ. 70 tu belum tahulah, kan, sikit. 490 juta tu pun belum tahu lagi kita termasuk ataupun tidak. Sekarang ni umat Islam atas dunia ada berapa bilion? Tak silap saya 3 bilion, kan? Umat Islam kat atas dunia ni 490 juta, belum sampai setengah bilion pun, kan? Kalau yang nak nisbah ada pada hari ini, ketika ini, umat Islam bukan zaman ni je, daripada zaman Nabi tu berapa bilion dah umat dah yang dah meninggal dan sebagainya. Jadi kita agak-agak masuk tak 490 juta, belum tahu. Kemudian Allah Ta'ala kata apa dengan Rasulullah? Ginilah wahai Muhammad, dengan kebesaranku, kan, Allah lalu mengambil dengan genggaman yang layak bagi Allah, kan? Itu bahas dari sudut tauhid lah, kan? Jangan tuan-tuan jangan faham bila genggam ni tuan-tuan faham tangan. Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu bil hawadis, kan, tak sama dengan makhluk.
Jadi Allah mengambil dengan apa yang layak bagi Allah, kan? Dalam hadis tu sebut genggaman lah. 3 kali genggam. Allah Ta'ala tanya dengan Nabi SAW, cukup tak wahai Muhammad? Aku reda ya Allah. Moga-moga kita tak masuk yang 70 tu, tak masuk yang 490, kurang-kurang masuk yang 3 kali di bawah genggaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah, tuan-tuan, bila beri nikmat, kan, kalau kita tengok Allah bila beri nikmat, satu benda yang memang cukup besar. Jadi kalau nak cerita bab satu saat, satu detik kita berfikir tentang urusan dunia, urusan langit dan bumi, Allah nak bagi ganjaran seolah-olah beribadah setahun tu sikit bagi Allah. Sikit bagi Allah. Kan ada satu Nabi SAW menyebut, bila dihimpunkan seluruh manusia dan jin, manusia dan jin dihimpunkan semua sekali, kan? Maknanya daripada zaman Nabi Adam sampailah manusia terakhir, jin, segala jin yang keluar dikumpulkan sekali, ditanya kepada setiap di antara kita ni, engkau nak apa? Jin Nasir nak apa? Saya nak satu Malaysia ni, kereta tu milik saya, emas penuh, bumi seperti bumi Malaysia ni, kan? Emas tu milik aku. Contoh, datang Haji Zul, kan? Aku nak seluruh dunia ni intan belian, kan? Datang orang lain pula pun begitu, minta macam-macam. Bukan minta kereta sebiji, bukan minta duit 1 juta, mintalah apa pun. Nabi bagi tahu apa? Ibarat kalian bawa jarum pergi ke lautan, celuplah jarum tadi dalam lautan, kemudian angkat. Laut, kita celup dengan jarum, kita angkat. Yang menitis tu baru itu sahaja yang Allah Ta'ala telah berikan dengan permintaan seluruh makhluk jin dan manusia. Sikit sangat, tuan-tuan. Tak payah kita kata air laut. Kita ambil jarum, kita bawa cawan segelas, kita letak jarum, luak tak? Tak luak pun, tuan-tuan. Ini nisbah air laut. Dibicarakan, disebut oleh Nabi dalam hadis yang sahih ni, tuan-tuan. Maknanya Allah punya nikmat tak terjangkau di akal kita. Bayanglah kita semayang sunat 2 rakaat subuh, Allah Ta'ala boleh bagi apa? Ad-dunya wa ma fiha, dunia dan seisinya. Sunat subuh je, tak kira lagi ya ibadah-ibadah yang lain. Jadi kalau Allah nak beri, itu perkara yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang ada keraguan, ya ke Allah nak bagi begitu? Ya ke sebanyak tu Allah nak bagi? Hati-hati, tuan-tuan. Seolah-olah dia menafikan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ghani, kan? Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Kaya Allah tak ada tandingan. Kalau ada satu orang raja yang paling kaya atas dunia ni pun, tuan-tuan, sekarang siapa yang paling kaya? Pemilik apa tu? Saya lupa lah. Bukan Bill Gates lah katanya yang kaya. Yang Amerika punya, macam Alibaba tu, apa dia? Kat Amerika tu, apa dia? Bukan Amerika punya tu, Amazon. Betul, Amazon, kan? Saya terbaca lah baru ni, kan? Katanya tokek Amazon tu, owner Amazon tu dah mula nak memintas Bill Gates, kan? Dari sudut kekayaan, tuan-tuan. Jadi kalau kita katalah orang yang paling kaya atas dunia ni, tak ada semua dunia ni dia punya, kan? Tak adalah seluruh yang ada atas dunia ni dia punya. Mungkin dia mampu beli pulau, mungkin dia mampu beli 10 pulau, mungkin dia mampu beli 10 negara, tapi dunia ni dia tak mampu nak beli. Dunia ni kecil ya, tuan-tuan, kan? Nisbah dengan alam cakrawala, bintang, langit, bumi dan sebagainya. Bumi ni kecil je nak banding dengan matahari, bulan, bintang semua. Allah sangat kaya, tuan-tuan. Jadi bila disebut tentang nikmat Allah, kan, kita sami'na wa ata'na, kita beriman, kan, kita serah diri, betul lah tu Allah Maha Kaya. Jadi siapa yang ada pertikaian, kan, ataupun ada keraguan dalam diri dia, hati-hati dengan iman dia, tuan-tuan. Baik. Kemudian sabda Nabi SAW, turun atasku ayat Al-Quran, rugilah barang siapa yang membaca akan dia dan tidak mengambil fikir padanya. Rugi yang baca Quran, tak tadabbur, itipati ataupun isi kandungan Al-Quran. Ceritakan tentang langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, kan? Dan ayat yang lain cerita tentang milhun ujaj, air laut, ada yang rasa tawar, ada yang rasa masin, dan dipisahkan air laut tersebut tak bercampur antara satu dengan lain,
Kan, melihat kepada kejadian manusia macam mana satu orang bayi boleh duduk dalam perut mak dia. Kan, 3 lapisan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata, rugilah siapa yang baca Al-Quran tak mengambil faham intipati Al-Quran. Haba'an mansura. Ni ramai kita lah tuan-tuan. Ramai yang baca Quran tapi tak faham Quran. Sebab tu sekali-sekala kena tadabbur. Kan, tadabbur Quran, lagi satu nak tadabbur Quran pun jangan pandai-pandai sendiri. Kan, rujuk kitab-kitab yang tabar, rujuk ustaz-ustaz, guru-guru yang betul pengajiannya, ilmunya, kan, supaya kita dapat kefahaman yang sebenar. Kadang-kadang ada orang tafsir Al-Quran mengikut hawa nafsu. Sebab tu kalau kita tengok pemikiran ataupun aliran penafsiran Al-Quran ni, dia berbeza mengikut kecenderungan orang tu. Orang tu, kalau contoh orang ISIS, kan, mereka akan tafsir Al-Quran mengikut kecenderungan dia. Dia akan tafsir ayat tu supaya pergi jihad, bunuh orang, kan, wanita pun kena berjihad, seks dan sebagainya, mengikut kecenderungan dia. Orang-orang sufi dia akan menafsirkan mengikut kecenderungan sufi mereka. Dan orang-orang haraki, orang-orang politik, dia akan tafsir cenderung kepada politik mereka. Kan? Jadi tafsiran ni dia cenderung kepada siapa yang menafsirkan Al-Quran. Jadi kita kena cari orang yang menafsirkan Al-Quran betul-betul merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada sunnah, merujuk kepada ra'yu ashab, ra'yu sahabat dan sebagainya, baru kita akan dapatkan penjelasan Al-Quran yang sebenar. Kalau kita rujuk pada orang yang ada bias tuan-tuan pada penafsiran Al-Quran, kita akan dapat tafsiran yang tak sepertinya, tafsiran yang tidak seumpamanya tuan-tuan. Sebab tu bila tafsir Quran kena rujuk banyak kitab, kan, tafsir-tafsir yang muktabar. Baik. Pada satu ayat disebut, satu riwayat disebut rugilah diulang ia sebanyak 10 kali. Nabi sebut rugi tu diulang sebanyak 10 kali. Nabi SAW bila kita lihat konsep Nabi dalam menyampaikan ucapan kadang-kadang berlaku pengulangan. Contohnya tuan-tuan, Nabi SAW menyebut tentang untung. Untunglah siapa yang bertemu denganku dan beriman denganku. Nabi sebut untung. Nabi sebut sekali. Dan Nabi kata, siapa yang beriman dalam keadaan dia tak jumpa dengan aku, dia sangat untung. Nabi sebut 7 kali. Tuba, 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 tuba. 7 kali Nabi sebut. Jadi kalau benda tu satu benda yang takkid ataupun benda yang nak ditekankan, nak difokuskan, Nabi akan ulang tuan-tuan. Jadi kat sini Nabi SAW menyebut sebanyak 10 kali. Makna nak kata apa? Rugi sungguhlah siapa baca Quran tak mengambil intipati isi Al-Quran tersebut. Berdasarkan ayat, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Bahawasanya yang menjadikan 7 petala langit dan bumi, dan bersalahanlah siang dan malam, dan beberapa tanda. Cakrawala tuan-tuan, galaksi, punya banyaknya bintang, komet dan sebagainya, tak berlanggar antara satu dengan yang lain. Kalau kita faham tuan-tuan, kan, maknanya dia takkan berlaku dengan sendiri. Dah tentu ada yang mengurus mentadbirkan perkara tersebut. Siang dan malam, kan, kita minta, ya Allah siangkan hari sekarang ya Allah, boleh, kan, ataupun dengan izin kita siang tu berlaku. Sebab tu bila mana Nabi Ibrahim dia berdebat dengan Namrud ataupun disebut Namrud. Namrud kata, aku boleh menghidup dan mematikan. Nabi Ibrahim kata, Tuhanku menghidup dan mematikan. Namrud kata, aku boleh hidup dan mematikan. Kan? Jadi dia panggil satu orang yang sedang sarat nak mengandung, dipaksa supaya bersalin, luar budak tu. Dia kata, nampak aku menghidupkan budak tersebut. Dia panggil satu orang yang lain, dibunuhnya orang tersebut. Nampak, dia kata, aku mematikan orang tersebut. Kata Namrud. Kemudian Nabi Ibrahim kata apa? Tuhanku menerbitkan matahari daripada timur ke barat, kan? Daripada timur ke barat. Terbitkanlah daripada barat ke timur, kan? Terbitkan daripada barat ke timur. Fabuhital ladzi kafar. Terdiam Namrud ketika itu. Kalau terbit matahari daripada barat ke timur, apa jadi? Kiamat lah tuan-tuan. Kan, tanda kiamat besar lah tu. Matahari terbit pada arah barat. Betul? Ke terbalik? Betul kan? Jadi tuan-tuan rahmati oleh Allah, matahari nak bertukar terbit pun kita tak boleh buat.
Kan? Siapa nak ubah siang jadi malam pun tak boleh. Tak payahlah kata benda tu. Kita nak pergi ke hari semalam boleh tak? Siapa boleh pergi ke hari semalam? Ataupun kita dah duduk kat malam ni, siapa boleh patah balik pergi kat siang? Tak boleh. Doraemon je boleh buat macam tu, tuan-tuan. Kan? Mengarut lah tu. Kan? Kita tak boleh. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala boleh lakukan apa sahaja. Nabi yang belum sampai lagi kiamat, belum sampai lagi cerita orang masuk syurga neraka, Nabi dah dibawa untuk diperlihatkan keadaan perihal syurga dan neraka. Ni kerja siapa? Kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu orang yang menggunakan akal dia akan tahu bahawa kita ni sangat lemah. Sebab apa kita disuruh menggunakan akal? Sebab nak tunjukkan bahawa akal kita ni lemah. Tak boleh nak sampai kepada apa yang Allah Ta'ala telah lakukan kepada Nabi. Jadi bila kita tahu kita lemah, tuan-tuan, kita akan tunduk. Bila kita tahu kita lemah, kita akan tunduk. Macam contohlah, saya baru ni saya tengok balik pergaduhan pertandingan antara Khabib apa, Nurmagomedov, kan, orang Rusia tu lawan Mac Grosser. Saya tak kerti nak sebut McGregor, kan. Dia gaduh dua tu, kan. Jadi bila satu orang kalah, apa dia buat? Kan? Khabib tu dia kepit leher sehingga tak boleh nak nafas, kan. Dia tepuk 3 kali je, pengadil kata dah cukup, kau kalah. Kan? Maknanya satu orang yang bila dia kalah, dia akan menundukkan diri dia. Cuba kalau dia tak nak tundukkan diri dia, apa berlaku? Dia tak nak tepuk Khabib tu, apa berlaku? Mati. Maknanya manusia bila dia tak nak tunduk pada Allah, dia akan gagal, tuan-tuan. Dia akan kecundang bila dia tak nak tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Iblis dia tak nak tunduk ke Allah, apa berlaku? Dia sehebat-hebat orang, Iblis, Azazil tu, malaikat duk minta doa kat dia, kan. Tapi bila tak nak tunduk dengan Allah, akhirnya dia jadi sehina-hina kejadian, kan. Dan dijanjikan kebinasaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu, tuan-tuan, kan, perumpamaannya. Kita bila dengar ayat Allah, tujuannya apa? Kita fikir, oh, lemahnya aku, tak boleh aku nak buat. Cipta nyamuk, siapa boleh cipta nyamuk? Cipta nyamuk seekor cukuplah. Allah Ta'ala perumpamakan nyamuk je dalam Quran. Nyamuk pun kita boleh nak cipta, tuan-tuan. Nyamuk robot tu lain. Nyamuk robot tak ada darah. Nyamuk robot tak ada apa, kan, tak ada nyawa, ataupun tak ada apa lagi, nadi dan sebagainya. Tapi Allah boleh jadikan nyamuk, kan, yang satu orang manusia pun boleh jadikan nyamuk. Cipta makhluk lagilah tak boleh, kan. Nak cipta dinosaur ke, nak cipta buaya ke, lagilah tak boleh. Nyamuk je Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran, pun manusia gagal. Jadi bila kita boleh fikir macam tu, kita akan rendahkan keegoan kita. Aku lemah, Allah lah maha hebat, kan. Aku ni tak ada daya upaya, yang hebat hanya Allah. La haula wala quwwata illa billahil alil azim. Sebab tu kadang-kadang bila Allah nak bagi hidayah, tuan-tuan, saintis-saintis barat, mereka buat kajian, bila lihat kebenaran ataupun kehebatan Allah, akhirnya mereka tertarik dengan agama ni. Dah tentu ada Tuhan, dah tentu ada kuasa yang menjadikan perkara ni yang manusia tak sampai untuk buat perkara tersebut. Ramai kita baca saintis-saintis yang akhirnya masuk Islam. Tapi ada juga, kan, yang hidup dalam kesombongan. Ada satu orang wanita, satu orang perempuan, kan, yang Habib Novel ketika itu. Tuan-tuan mungkin baca juga cerita dia jumpa dengan satu orang di Habib Novel, tak silap saya. Habib Novel, Allahumma salli ala Muhammad. Habib Novel. Dia jumpa dengan satu orang wanita, kan, wanita Jerman. Wanita ni hebat, tuan-tuan. Dia hafal Quran, dia hafal hadis, dia hafal kitab kita tak hafal, tuan-tuan. Dia boleh hafal, tuan-tuan, tapi Allah tak bagi dia hidayah, tuan-tuan, kan. Jadi ada orang yang bila dia tengok pada kebesaran Allah, dia dapat hidayah. Kadang-kadang dengan mimpi dan macam-macam lah cara Allah nak campakkan asbab berimannya seorang tu ke dalam agama ini. Azan dulu ke terus je? Biasa terus azan dulu ke? Azan, sila.
Ya, sini. Saya sejuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lemahnya kita ni tuan-tuan. Bukti di dalam azan tadi. Ketika diseru hayya 'ala solah, apa kita jawab? La haula wala quwwata illa billah. Kenapa kita tak jawab hayya 'ala solah juga? Ketika diseru hayya 'alal falah, apa kita jawab? La haula wala quwwata illa billah. Sembahyang ni gerak daripada Allah. Ada orang faham wajib sembahyang. Ada orang faham dengar azan tu masuknya waktu sembahyang. Tapi Allah Ta'ala tak gerakkan dia untuk tunaikan sembahyang, tuan-tuan. Tak mampu juga dia nak tunaikan sembahyang. Jadi sebab tu kita sebut tidak ada daya upaya kekuatan melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala aku boleh kerjakan sembahyang. Berjaya seorang bukan atas bijak dia,
Bukan di atas kemahiran dia, kehebatan dia, bukan atas keturunan dia, tetapi dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak mengatakan lemahnya makhluk. Rumah sebelah surau pun, speaker masuk dalam bilik pun, kan, bunyi azan, kalau Allah tak gerakkan dia untuk tunaikan sembahyang, maka tak ada daya upaya dia untuk tunaikan sembahyang. Jadi nak ceritakan lemahnya makhluk di situ. Baik, disebut dia kata yakni memikirkan tentang kejadian langit dan bumi dan perbezaan siang dan malam sebagai tanda bagi orang yang mahu berfikir, bagi orang yang bijak. Yakni apa disebut? Kesempurnaan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kesempurnaan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok tadi, saya datang tadi, kan, tengok orang buat jalan. Nak buat jalan tu nak pakai apa? Browser, GCB. Apa dia panggil? Stem roll. Dia panggil pakai stem roll. Kalau kudrat manusia, dia ketuk je, contohlah dia letak tar tersebut, dia ketuk dengan kaki dia, dia pijak dengan kaki dia. Apa berlaku? Tak tahan lama. Tak payah kata tunggu pagi esok. Datang kereta yang lepas pada tu lalu je cukup, tercabut habis. Betul tak? Maknanya dari sudut benda yang kecil tu pun, kita tak ada daya upaya kekuatan, kita memerlukan kepada benda yang lebih berat daripada kita, benda yang lebih bertenaga daripada kita, untuk buat bonggol jalan depan surau. Betul, kat depan kedai kan, saya nampak tengah buat bonggol tu kan. Bab itu pun kita tak ada daya kekuatan, apatah lagi dengan benda yang lebih besar daripada tu. Lagilah kita tak ada daya upaya kekuatan, kan? Apa lagi? Contoh yang lain. Banyaklah contoh-contoh yang kita nampak lemahnya makhluk. Jadi bila kita lihat kesempurnaan Allah, Allah boleh ubah siang jadi malam. Allah Ta'ala boleh jadikan langit tanpa tiang. Allah Ta'ala boleh jadikan hujan, boleh jadikan panas, dan boleh lahirnya manusia daripada persenyamaan benih air mani, laki dan perempuan. Maknanya nak menunjukkan sempurnanya kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kudrat Allah maha sempurna. Kita makhluk sangat lemah. Kita buat bonggol pun kita tak mampu nak buat dengan kudrat kita. Terpaksa pakai benda yang lebih berat, apatah lagi dengan benda yang lebih besar, tuan-tuan. Tak sampai, tuan-tuan. Jadi kalau ada orang yang mendabik dada, sombong di atas kehidupan ni, maknanya dia cuba memakai kesempurnaan ataupun sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan akan dilaknat oleh Allah Ta'ala di hari akhirat. Dan Allah Ta'ala tidak menjadikan segala sesuatu itu sia-sia. Tak ada apa yang sia-sia atas dunia ni. Ulat pun ada manfaat dia, tuan-tuan. Nyamuk pun ada manfaat. Cuma kita mungkin tak sampai akal kita mengetahui apa manfaat nyamuk. Lalat pun ada manfaat, kan? Dan tentu ada manfaat. Setiap Allah Ta'ala jadikan tidak sia-sia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tidak aku jadikan sesuatu itu sia-sia. Allah bagi tahu dalam Quran. Pasti lalat ada manfaat, pasti nyamuk ada manfaat, pasti juga corona ni pun ada manfaat dia. Apa manfaat dia? Peringatan kepada manusia, kan? Dosa aku ikut. Kita bila berlaku musibah ni, muhasabah diri kita. Dosa aku ikut. Sampai nilai ni kena lockdown, sebahagian kawasan nilai lah, kan? Dosa aku ikut, Allah tak angkat-angkat lagi. Makna jadi peringatan. Ada manfaat tak? Ada manfaat. Dari sudut mudarat dah tentu ada mudarat. Manfaatnya tetap ada. Ada orang yang, kan, menginsafi diri. Ada orang yang tundukkan diri, tawaduk dengan sebab ujian-ujian yang Allah telah timpakan. Kalau tak ada ujian, dia akan rasa dialah yang paling hebat. Itu manfaat juga tu, yang kita tak nampak, yang tersirat di sebaliknya. Kemudian tadi kan mula-mula siapa tadi? Miqdad Ibnu Aswad, dia datang dengar hadis yang pertama. Abu Hurairah kata fikir sejenak lebih baik daripada pahala setahun. Kata Ibnu Abbas fikir sejenak lebih baik daripada 70 tahun. Kemudian Nabi tanya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, kan, engkau duk fikir tentang apa? Memang aku sebut fikir sejenak lebih baik daripada 70 tahun, tapi aku nak tanya, engkau fikir tentang apa wahai Ibnu Abbas? Maka Ibnu Abbas kata, aku berfikir tentang hal mati dan hari huru-haranya dunia. Dia memikirkan tentang kematian, dia memikirkan tentang akhirat. Kita jarang fikir itu, tuan-tuan. Sebab tu disebut, kan, di dalam kitab-kitab
Antara tanda matinya hati ialah seorang yang tidak memikirkan bila terjadinya perkara kauniat. Bila terjadinya urusan-urusan kauniat depan mata, dia tak memberi kesan pada hati. Kauniat ni apa dia tuan-tuan? Contohnya corona ni, kauniat ni. Tanda-tanda kejadian corona ni tak beri kesan langsung. Tak rasa insaf. Tengok orang mati, jenazah diusung, tak rasa apa-apa pun. Pergi tengok ziarah orang meninggal, tengok orang masuk kubur, tak rasa apa-apa pun. Ini bahaya tuan-tuan. Ini penyakit hati. Penyakit hati, dia tak rasa pun dia akan mati. Penyakit hati yang dia tak rasa pun esok dia akan ditanya oleh malaikat, ma rabbuka. Dia tak rasa pun dia akan ditanya, kan? Ditinggalkan dalam kubur. Orang semua balik, dia tinggal seorang-seorang dalam kubur. Saya baru ni tuan-tuan, kan? Bawa anak pergi mandi-mandi. Bawa pergi anak pergi mandi kolam, kan? Anak sulung saya tu saya bagi tahu, jangan masuk kolam dewasa. Saya kata, jangan masuk kolam dewasa, mandi kat kolam kanak-kanak je. Saya ada dalam kolam tu. Saya jauh sikit lah, kolam tu besar. Dia kata nak main kat tangga je. Kata jangan, naik. Naik, saya kata. Kalau nak cuba, jangan awak tenggelam. Budak kan, paras dewasa, kita pun paras hampir paras leher kita kan. Naik, saya kata. Alah, nak cuba je kan, nak tengok dalam tak dalam. Saya dalam sekelip mata je, tengok-tengok dia dah tak ada. Dah tak ada, terkapai-kapai dah tuan-tuan. Saya jauh ni, kolam tu besar. Kita ni bukannya jago sangat berenang ni tuan-tuan, kan? Allah je lah yang tahu perasaan masa tu. Tengok anak dah terkapai kat ujung, orang tak ada ni. Kita dengan dia je. Pergi jugalah ayah punya semangat tuan-tuan, gemuk-gemuk dia pun berenang jugalah. Mujur terapung, kalau ayah pun jenis tenggelam, taklah kata apalah. Timbul je lah anak kan. Dengan izin Allah. Panjang lagi nyawa dia. Pucat muka anak saya. Pucat muka dia. Betul tanya saya, kenapa lambat sangat habis selamatkan dia? Dia kata, amboi sedap kau cakap. Kalau abah kau ni jago renang tak apa. Malam tu saya tak boleh tidur tuan-tuan. Saya tak boleh tidur malam tu. Terbayang-bayang. Saya pergi tengok kat bilik. Hidup lagi anak aku tu. Sampai pagi esok saya tengok anak saya. Panjang lagi umur anak aku. Kan? Jadi kita pun zahirkan tanda syukur lah, sujud syukur. Macam-macam lagi lah kesyukuran yang kita buat kan. Saya kata dengan rumah kita nampak. Kan? Panjang lagi umur budak ni. Putih tuan-tuan. Pucat dah muka dia. Kita ni peringatan. Saya kata dengan isteri saya, kali tak akhir dah, tak payah lagi kolam dah. Serik tuan-tuan. Kan? Sebab Allah Ta'ala timpakan musibah, panjang lagi umur. Kalau kata bersebab kan mandi kolam mati, orang pun duk cakap macam-macam lah kan. Tak jaga anak lah begitu orang nak cakap. Tapi sebenarnya itu ketentuan Allah lah. Jadi keadaan itu menjadikan kita kata, tak nak dah pergi mandi kolam lepas ni, cukup-cukup lah, serik dah. Itulah kali tak akhir. Biasa pergi kolam bawa pelampung, tiba hari tu tak bawa pelampung kan. Nak mandi juga, mandilah kita kata. Kita ada pesan jangan turun kolam dewasa, dia turun. Jadi keadaan itu menjadikan kita serik tuan-tuan. Tapi kadang-kadang kita lihat orang mati tak rasa apa. Mati dengan hati dia ada kaitan. Dia ada kaitan. Bila tengok orang mati, tengok orang usung jenazah, kan, dengar khabar kematian tak rasa apa, itu ada kesan pada hati kita. Kan? Ada benda yang tak kena dengan hati kita. Melihat kepada tanda-tanda yang Allah nak tunjuk kat kita. Ahli keluarga pula, kawan baik kita tuan-tuan, baru semalam kan pergi minum, tiba-tiba meninggal. Kalau tak ambil peringatan tu tak tahu nak kata. Jadi tanda hati mati. Jadi Ibnu Abbas dia kata, aku duk fikir tentang mati Rasulullah. Mati macam mana? Mati kat kolam renang ke? Ke mati tengah sujud? Pagi semalam. Semalam hari apa? Hari Ahad. Saya kuliah subuh kat mana? Saya kuliah subuh di Labu Hilir. Sebelum kuliah tu sempatlah semayang barang 1-2 rakaat kan. Isteri saya semayang sebelah saya. Dia punya sujud bukan main lama. Saya dah macam-macam dah fikir. Isteri aku nak mati dalam sujud ke ni? Kan? Lama tak bangun-bangun. Sampai kan saya nak mula gerakkan dia, baru dia bangun. Alhamdulillah lah hati saya. Kita menyangka, mana tahu Allah nak takdir kan, dia nak meninggal dalam sujud ke kan.
Kan? Punya lama dia sujud. Lepas dia bagi salam saya kata, lama dia sujud. Sembahyang hajat dia kata. Kan? Hui, debar. Kenapa dia kata? Ingat dah tak lagu bangun dah. Sukalah tu dia kata. Bukan, kan? Syukur saya kata. Tak, saya kata syukur isteri mati dalam sujud. Ya Allah, solehahnya isteri aku. Saya cakap gitu. Dia kata kita suka. Faham tak orang perempuan kalau kata kita suka kan? Padahal kita tidak begitu. Memang lillahi ta'ala. Mula kata lama betul. Kan? Biasa kita tengok dia dah sujud, tapi hari tu lama sangat. Kita sampai nak rasa nak gerakkan dia lah. Bangun tuan-tuan. Jadi kita bila hati tu tergerak kan, memikirkan tentang kematian, syukur, Allah masih beri rasa dalam hati kita. Tapi kalau tak rasa tuan-tuan, tak fikir tentang mati kan, aku nak mati macam mana pun ikutlah kan. Dah Allah kata mati naik motor lah. Tapi bersedia tak nak mati atas motor tu? Kan? Bersedia dengan apa? Dengan nak masuk kubur nanti, nak jawab soalan malaikat, nak berhadapan dengan fitnah kubur kan. Kubur kita raudhatun min riyadil jannah ke, ataupun khufratun min khufratin niran, taman-taman syurga ke, lubang-lubang neraka. Binatang-binatang duk makan kita ke, habis binasa tubuh badan kita ke, ataupun Allah Ta'ala pelihara kita ni daripada duk patuk dia ular, kala dan sebagainya. Fikir benda tu tuan-tuan. Ini Ibn Abbas fikir dia pada kematian. Sebab tu Nabi dah bagi tahu, orang bijak, orang yang banyak memikirkan urusan kematian, urusan akhirat. Orang yang kurang bijak, kata Nabi, dia fikir sekadar dunia je. Dunia ni kejap je tuan-tuan. Saya bagi tahu diri saya, dunia ni kejap je Najib. Kejap je tuan-tuan. Pejam celik kan, kawan kita seorang meninggal. Tuan-tuan mana yang umur lebih tua daripada saya, mungkin tak pelik lah kan. Padan lah orang umur 60 kan, 65, itu normal. Tapi kalau kita ni, kawan-kawan yang umur 30, 28 meninggal, mengejut dia tuan-tuan. Muda pada aku lagi dia meninggal. Aku ni dah 35 kan. Junior-junior kita 29, 33 meninggal. Stroke, jantung, kolesterol, macam-macam lah penyakit, aksiden dan sebagainya. Jadi mati tu nak kata apa? Bukan tunggu tua. Dan sihat-sihat tuan-tuan, orang aktif. Kawan saya 2-3 orang aktif, main badminton, main takraw, sukan macam-macam. Tapi takdir Allah, kita yang tak aktif ni patut mati dulu kan. Kurang aktif lah. Tapi rupanya tidak. Kata Allah, itu bukan alasannya. Kematian bila-bila dia Allah Ta'ala boleh jemput, siapa pun semua dah disuratkan oleh Allah Ta'ala. Dan kata Ibn Abbas, aku memikirkan mengenai huru hara. Dapat tak minum air telaga? Aku ni orang nombor berapa? Masuk tak syurga sepantas kilat? Masuk tak syurga kumpulan 70 yang masuk syurga tanpa hisap tadi? Ataupun aku ni masuk dalam golongan 490 juta tadi? Ataupun aku ni golongan yang terakhir? Ataupun kan, last sekali masuk neraka dulu, akhirnya baru masuk syurga? Tak tahu tuan-tuan. Wa iyazbillahi min zalik. Moga Allah pilih kita untuk masuk di golongan as-sabiqun al-awwalun, golongan yang awal tuan-tuan, mudah-mudahan. Jadi sekadar tu dulu tuan-tuan maka kita kena banyakkan fikir tentang umat tuan-tuan. Fikir tentang umat. Ramai lagi orang kat taman PCH ni yang tak semayang, betul? Berapa ramai lagi? Kalau kata semua orang semayang tuan-tuan kan, yang Allah Ta'ala gerakkan hati dia nak jaga semayang, nak jaga amal kan, nak jaga jemaah, penuh surau tak muat tuan-tuan. Tak kata PCH lah, Batam Benar pun serupa je kan, Sungai Mahang pun serupa je. Kalau semua orang datang, tentu lagi marah rumah-rumah Allah. Tapi ramai lagi yang belum sampai. Kena fikir macam mana nak bawa mereka untuk sampai. Nak tinggikan lagi menara ke, nak tambah speaker ke, ataupun AJK nak kena palu gendang pagi-pagi kan, pukul 4.30 dah palu gendang, bangun subuh, pulang lah. Fikir macam mana nak bawa orang mati dalam iman, nak bawa orang semua mati dalam keadaan mengucap la ilaha illallah, nak bawa orang semua mati dalam keadaan bawa amal soleh, mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita kadang-kadang fikir hal kita je kan. Bila kita banyak fikirkan hal orang, insya-Allah Allah akan mudahkan urusan kita. Kalau kita duk fikir hal kita je kan, jadi bolehlah hal kita semata. Tapi kalau fikir urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Jadi kena banyak juga fikir lagi lah. Kita orang yang diamanahkan sebagai orang masjid, orang surau ni tuan-tuan, banyak fikir macam mana nak imarahkan lagi masjid kita, surau kita, nak bawa lagi orang dekat kepada Allah.
Tak cukup dah ni. Belum cukup. Cukup dah jemaah kita semayang ada 5 saf. Belum cukup tuan-tuan. 5 saf ni saf berkapit hijau lah. Kat luar tu berapa banyak saf lagi yang belum penuh. Rupa je Masjid Batam Benar macam tu juga. Malam tadi saya kuliah tengok ada 6 saf. Wah, nampak banyak dah. Saf PKP lah. Kan? 6 ke 7 saf malam tadi. Oh, Masya Allah. Kan? Saf PKP. Kalau bukan saf PKP, 3 saf je. Kan? Berapa ramai lagi umat kat Batam Benar? Berapa lagi umat dekat taman-taman sekitar yang belum sampai tuan-tuan. Kena fikir macam mana nak bawa mereka kepada Allah dan macam mana nak bawa mereka mati dengan kalimah syahadah, dengan kalimah la ilaha illallah. Itu yang utama insya-Allah. Sekadar tu dulu dan mohon maaf salah dan terkhilaf. Kita sambung pada pertemuan akan datang bagaimana kata Ibrahim bin Adham dan kata Fudail bin Iyad, pembahagian fikir tu kepada beberapa perkara. Ibrahim bin Adham dia bahagi kepada 3, Fudail bin Iyad dia bagi pula kepada 2 mengenai tafakkur. InsyaAllah kita bicara pada kuliah akan datang. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.